Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kitab ini menyenaraikan sebelah bab. Punya banyak babnya, 11 bab. Pasal setiap bab tu tak ada panjang sangat huraiannya. Jadi kita baru nak masuk bab yang pertama ni. InsyaAllah kitab ini secara mingguan Senin malam Selasa depan insyaAllah. Bab yang pertama kata pengarang kita Imam Ghazali rahimahullah ialah al-khawf min Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, dalam Quran ada beberapa perkataan yang sama erti dengan khawf. Antaranya ialah khasyiyah, dzalika liman khasyiyah rabbah. Ya, khasyiyah pun termasuk dalam khauf, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita ini kita bukan bersendiri, ya. Kita bukan bersendiri. Kita ada Tuhan, kita ada Allah. Dan kita jangan mempertuhankan diri sendiri, ya, jangan kita mempertuhankan diri. Kita jangan lupa yang kita ini ada Allah, ya, kita ini ada Tuhan. Dan perasaan khauf itu akan menjadikan kita bertambah menghampirkan diri kepada Allah, supaya Allah redha. Allah redha dengan kita, ya. Supaya Allah redha dengan kita, kita pun menghampirkan diri dengan Allah. Dan daripada situlah maknanya bagaimana untuk mendampingkan diri kepada Allah, mesti ada perasaan takut, mesti ada perasaan takwa, ya, mesti ada perasaan takwa. Bahkan disenaraikan ciri-ciri takwa itu yang pertama sekali ialah al-khawfu min Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Ghazali bawa hadis ini, tidaklah disebut siapa yang dari mana hadis ini. Dan saya pun tercari-cari juga kenapa hadis ini dibawa dalam tajuk ini, ya. Maknanya tercari-cari kenapa hadis ini dibawa, ya, dalam hadis ini, dalam tajuk ini. Iaitu dibawa sabda yang bermaksud, sabda Nabi yang bermaksud, sesungguhnya Allah mencipta malaikat daripada nur, ya. Allah mencipta malaikat itu daripada nur, ya. Kita daripada turab, ya, daripada turab, tanah. Adapun jin daripada daripada api. Dan dari sudut kekananan ataupun senioritinya, jin lebih awal dari kita. Allah Ta'ala ciptakan jin lebih awal dari kita. Malaikat pun lebih awal daripada itu, ya. Malaikat lebih awal daripada itu. Jadi malaikat ini antara lain disebut dalam hadis ini sayap. Nabi sendiri pun menyatakan ada 600 sayap. Malaikat Jibril itu ada 600 sayap. Satu sayap pun boleh merentas benua, ya. Dengan 2 sayap kiri dan kanan, burung-burung berterbangan merentas benua, ya. Itu baru 2 sayap. Ini 600 sayap. Bayangkan. Yang sebelah mencapai bumi bahagian timur, ya, maknanya bagaimana dia bila dia menghamparkan sayapnya itu sampai ke ufuk timur. Yang sebelah lagi sampai ke bahagian bumi bahagian barat, sampai ke ufuk barat. Punya maknanya besarnya malaikat ini. Sebab itu maknanya kita kata bahawa untuk merentas daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu perkara yang enteng, mudah, ya. Pasal besarnya saiz malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang semuanya mempunyai sayap-sayap. Kepala di bawah arasy, kepala malaikat ini di bawah arasy yang tinggi, ya.
kita selalu sebut Arash itu adalah al-a'la, al-a'la yang tinggi, yang daripadanya mengalirlah syurga-syurga, sungai-sungai, tajri min tahtiha al-anhar. Arash ni apa? Singgasana yang begitu agung, begitu besar. Nabi bila ditanya tentang kursi, maka Nabi membaca kursiyyus samawati wal ard. Kursi itu mengatasi besarnya seluruh petala langit yang tujuh dan bumi. Lalu bila ditanya Arash, Nabi kata kursi itu bagaikan cincin di dalam talam dibandingkan dengan Arash yang begitu besar rupa bertalam. Kursi itu sudah menjadi kecil seumpama cincin di dalam talam. Cincin kursi yang begitu kelihatan kecil seumpama cincin dalam talam pun sudah kursiyyus samawati wal ard, sudah besarnya mengatasi segala langit dan bumi. Bayangkan Arash. Jadi malaikat yang tinggi besar ni, kepalanya di bawah Arash, kakinya di dasar bumi, dan bumi itu ada 7 sab'a aradin, 7 lapis, mempunyai bulu sebanyak bilangan makhluk Allah. Ketika seorang lelaki atau perempuan daripada umatku membaca selawat kepadaku, Allah memerintahkan malaikat menyelam ke dasar lautan dari nur di bawah Arash. Adanya cahaya di bawah Arash, malaikat pun menyelam, kemudian keluar dan mengibaskan sayap, sehingga setiap bulu menitiskan setitis nur. Daripada setiap titisan itu Allah menjadikan malaikat yang begitu ramai memohon keampunan bagi orang yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada kawan-kawan kita buat majlis selawat. Begitulah maknanya, supaya selawat atas Nabi itu selain daripada kita selawat secara tidak resmi, tidak formal, ada majlis yang formal dibuat malam Jumaat, malam selawat. Dengan maknanya kita kata macam-macam lah cara selawatnya tu. Selawat ni banyak kan? Selawat ni banyak. Jadi apa pun nak menghidupkan malam yang mulia dengan perkara yang mulia. Ketenangan, Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Selawat ke atas Nabi menyelamatkan kita daripada rasa takut, rasa gelisah. Selawat ke atas Nabi itu akan tutahhiruna min jami'is sayyi'at, membersihkan kita dari kejahatan-kejahatan dosa. Tarfa'na biha 'indaka a'la darajat, akan mengangkat kita di sisi Allah setinggi-tinggi darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat, akan menyampaikan matlamat-matlamat yang kemuncak dalam hidup dengan kita banyak berselawat kepada Nabi. Jadi maknanya orang yang berselawat itu akan dapat doa daripada malaikat yang terjadi daripada nur, di mana nur itu datang daripada lautan nur di bawah Arash yang diselami oleh malaikat kerana arahan daripada Allah untuk terjadi pula malaikat yang banyak bagi mendoakan keampunan bagi orang-orang yang banyak berselawat kepada Nabi. Jadi malaikat ini adalah maksum, doanya adalah mustajab. Jadi sebab itulah kita memang berusaha untuk berselawat ini selain daripada majlis yang resmi, majlis yang ada keadaan yang tidak resmi, banyakkan kita berselawat kepada Nabi. Ya, banyak selawat ni ada salawat badawiyah dipanggil. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar, cahaya kepada segala cahaya. Sejahtera dan selawatlah ke atas Nabi kita sebagai nuril anwar. Nur itu satu, anwar itu banyak. Nuril anwar, cahaya bagi segala cahaya-cahaya. Wasiril asrar, dan rahsia bagi segala rahsia.
selawat dan salam ke atas Nabi kita, rahsia bagi segala rahsia, ya. Ataupun juga selawat syifa ataupun selawat tafrijiyah, ya dah. Banyaklah selawat, ya dah. Badriyah, salatullahi salamullah, itu dipanggil selawat badriyah, ya dah, ya, selawat badriyah. Jadi banyaklah selawat ini, terlalu banyak yang boleh untuk maknanya kita mendapat doa daripada malaikat, itu keampunan. Barangkali dah saya punya pandang, barangkali dah Imam Ghazali bawa ini supaya kalau kita nak dapatkan keselamatan, kita takut dengan Tuhan, maka kita banyak berselawat kepada kekasihnya, iaitu Nabi Muhammad. Jadi dengan itu akhirnya terbenalah, maknanya kita kata keselamatan itu daripada azab Allah, dan itu sebenarnya memang kita takuti azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kata hukama, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Allah Akbar. Ini memang payah nak buat ni. Kata Ustaz Roh, kita ni bukan makan sikit, kita ni sikit-sikit makan. Itu masalah kita ni. Tidak, itu kalau Ustaz Roh dia tak boleh. Bagi dia, kata dia, kita kena pegang itu makan sikit-sikit. Tetapi yang berlaku ialah sikit-sikit makan. Sampai orang Arab yang datang sini lah itu, dia pula tanya, bila kita ngajak dia makan, ya tak? Dia tanya, kau Malaysia, berapa kali makan? Jadi saya pun jawab dengan hadis Nabi, ya, Inna Allah witrun wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan suka yang ganjil. Jadi kami makan 7 kali. Jadi sebelum dia ceramah kita bagi makan, lepas ceramah baik tidak dimakan. Itu kita sudah ngadu itu boleh tak? Ngadu makan, ya, ngadu makan. Tapi terima kasih kepada orang yang ngadu makan ni, orang dan semua ni boleh berdebat makan ni. Mana akhirnya dah, ya. Tapi apa puncanya? Puncanya pasal kita terlalu ihtimam dengan makan, terlalu memberikan perhatian, ya, pada makan. Itu yang terkejut Arab tu, kau mau makan saja. Lalu dia tanya berapa kali kau makan sebenarnya. Sabar. 7 kali, ya. Jadi banyak penyakit sebenarnya datang daripada banyak makan. Ya Allah. Jadi di situlah keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Jadi pegang kepada makan sikit-sikit, bukan sikit-sikit makan. Tapi kalau kita ni pasal kononnya nak bersedekah, kononnya nak bersedekah. Tapi kita tak fikirkan keselamatan jasad ni tadi. Makan nasi, makan lemak, ada penyakit betul. Penyakit betul. Bagi pula pada ustaz tuan guru, kita nakkan ilmu dia, kalau dia dah kena stroke, apa dia ilmu kan? Apa dia ilmu kan? Jadi kita tidak mempunyai gaya hidup yang sihat sebenarnya. Yang kita tidak mempunyai gaya hidup yang sihat, sebab kita seronok makan. Kita seronok makan, maklum saja, sedap. Jadi kata hukama ni siapa? Orang yang bijak pandai. Dia seorang dipanggil hakim. Seorang yang bijak dipanggil hakim. Jamaknya hukama. Macam alim, ulama. Faqir, fuqara. Faqih, fuqaha. Jahil, juhala. Hakim, hukama. Itulah hukama. Plural kepada hakim, plural kepada hakim. Jadi hukama. Jadi kata orang bijak pandai, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Bila banyak makan, maka dia menjadi punca banyak penyakit. Keselamatan kita kebetulan Allah Ta'ala takdirkan duduk dalam masyarakat menjemur, panjang sikit. Daripada makan Melayu ke makan Cina, daripada makan Cina ke
makan India, daripada makan India pun ke makan Jawa, daripada makan Jawa ke makan Thailand. Thailand ya dah, tom yum ya dah, tom yum. Udah western food pula, chicken chop katanya, chicken chop ya dah. Udah chicken chop pula. Jadi ya Allah tak tahu nak apa ya dah. Makan. Ustaz cakap dia, Ustaz makan katanya dah. Ada udah dijamu makan dah. Udah dijamu makan. Comel yang kita cuba buang sikit demi sedikit lah ya. Kita cuba buang kesederhanaan, kita cuba bina kesederhanaan dalam bab makan ini sedikit demi sedikit lah. Kita cuba basuh-basuh ya tak? Dan kalau dengan sebab makan kita berkelahi, tak usah. Pasal nak jamu tu sedekah. Dengan sebab bersedekah kita berkelahi, henti kan? Orang ni nak boleh tojuk, orang ni nak boleh cuka. Aku tak nak boleh cuka, aku nak boleh tojuk. Dah berkelahi. Sebenarnya saya sedekah sunat dengan sebab sunat tu bawa berkelahi, henti kan? Buat benda yang haram ya tak? Buat benda yang haram, asalnya nak buat benda yang sunat, dah terlibat dengan benda yang haram ya tak? Bukan orang sini, orang tempat lain. Jadi keselamatan roh pula paling sedikitnya dosa. Maknanya selamatlah roh ini, selamatlah jiwa ini, selamatlah hati ini daripada maknanya apabila kita tidak ada banyak dosa. Dia panggil afat. Ya, dosa-dosa ini dipanggil afat. Itu dikatakan tunji Nabi Habib Jami'is ayat yang dikatakan minal afat, minal ahwali wal afat. Tunjina biha min jami'i ahwali wal afat. Selawat banyak-banyak boleh menyelamatkan kita daripada penyakit hati, dosa-dosa hati. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu orang dulu-dulu tengah masak pun berselawat. Allahumma salli ala sayyidina. Ya tak, motor bawa selawat. Aku juga bawa santan selawat. Ya tak? Jadi bukan terbalik. Ngomong ngami, bukan. Ya tak? Kita banyakkan selawat kepada Nabi. Jadi tuan-tuan dan puan, saya perhatikan cara Ustaz Ismail masak itu. Tenang dia masak. Dan dekat dah ni. Isterinya risau, anaknya risau. Ya Allah, ni mana dah ni? Abah dah 11.30. Ya tenang. Selawat banyak katanya. Selawat banyak. Ngomong ngami, selawat itu. Jadi sudahnya masak betul-betul pun sedap sudahnya. Ada orang makan sakit perut, sakit perut dia. Jadi roh kita selamat, hati kita selamat dengan sedikitnya dosa. Pasal bila hati kita ni banyak dosa, dia mati. Dia jadi mati, dia jadi kerah ni maknanya. Jadi menyebabkan roh kita berpenyakit. Roh kita berpenyakit. Dan penyakit roh lagi berat, menimbulkan dengki, menimbulkan takabur ya. Dan keselamatan agama terletak pada membaca selawat. Banyak kita berselawat, terjaga agama. Banyak kita berselawat, terjaga agama. Sebab itulah kalau boleh kita menyusun jadual, ada satu malam dalam seminggu tu antara maghrib isyak tu penuh dengan selawat-selawat. Tak dapat pun sebulan sekali pun tak apalah. Ada majlis selawat ke atas Nabi ya. Itu kalau Yayasan Jandrami dibuat begitulah ya, maknanya mereka itu ada selawat setiap minggu. Kita kalau dapat sebulan sekali pun tak apa, antara maghrib isyak tu ya, kita ada majlis berselawat ya, majlis berselawat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha bima ta'maluna khabir ya. Al-Hasyr. Wahai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Jadi bertakwa kepada Allah ini diterjemahkan dengan takut. Tapi takut Allah tak sama dengan takut makhluk. Takut makhluk kita jauhkan diri, takut Allah kita hampirkan diri ya. Dengan kita punya ibadah, dengan kita
menyucikan hati dan jiwa kita. Itu cara kita untuk menghampirkan. Orang yang hatinya tidak bersih tak dapat hampirkan diri kepada Allah. Sebab itu Nabi untuk menghadap Allah pada malam Mi'raj dibersihkan hatinya. Kita ni pula kalau banyak masuk rumah, payahlah kita nak menghampirkan diri kepada Allah. Jadi bagaimana nak dihapuskan segala sum'ah, segala unjuk, riak, takabur, hasad dengki, buruk sangka, memandang rendah pada orang lain. Kita sadar yang tinggi, hebat, sempurna, nak dihapuskan itu semua, baru boleh hampir diri kepada Allah. Jadi orang yang takwa kepada Allah itu hendak memerhatikan apa yang diusahakan esok. Maksudnya apa bekalan yang kau bawa, dosa ke pahala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin. Hendaklah setiap orang itu tengok balik, perhati balik apa yang dibawa untuk hari esok. Banyak bekalan untuk membantu kita ke, ataupun bebanan-bebanan dosa ke? Tentang beban. Kadang-kadang kita terlibat dengan dosa. Dalam masa kita buat taat tu pun kita terlibat dengan dosa. Ya Allah, itu yang kita kena cek balik. Kita tengah buat taat tapi orang pun terlibat dengan dosa pula. Ya Allah. Jadi sebenarnya tengah buat taat tu, mana pula kita terlibat dengan dosa? Dah, kadang-kadang tengah buat taat itu ada sombong, ada unjuk, ada riak, ada kita maknanya mencederakan orang lain dan sebagainya. Tengah buat taat itu kita mencederakan orang lain. Maknanya kita tengah berjemaah, itu buat taat itu. Yang kita pijak kaki orang sebelah, buat apa? Masa dia berdiri ramai-ramai. Memang Nabi suruh, maknanya supaya satukan, temukan, luruskan. Yang dia pijak orang sebelah, kaki orang sebelah tu kenapa? Asal orang renggang sikit dia pijak lagi, asal renggang dia pijak lagi. Ada jenis orang itu, betul. Semayang Mekah pula tu. Semayang Mekah pula. Tahu le Nabi suruh rapat, tapi jangan lebih jauh. Sepanjang panjang semayang tu lebih jauh kaki orang yang wajib. Kita tetap seronok kan. Ini kisah benar. Ittaqullah lakam kepada Allah. Maknanya kalau kita kurang bekalan, cari bekalan. Jangan bawa banyak dosa, jangan bawa banyak beban. Jangan bawa dosa nanti menjadi belenggu dan rantai. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya malaikat langit, bumi, siang, malam, hari kiamat, semuanya akan menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh manusia. Kan kita baca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi ini akan bercakap. Tuhaddits maknanya akan bercakap. Hadis, percakapan kan. Hadis itu percakapan. Tuhaddits akhbar. Ada berita yang maknanya bercerita tentang apa yang si fulan buat di atas aku, apa yang si fulan buat di atas aku. Bumi ini bercerita, tuhadditsu akhbaraha, menjadi saksi, memberikan statement atas perbuatan manusia di atasnya. Tuhadditsu akhbaraha. Manusia heran bila bumi bercakap, membuat statement kenyataan, memberi saksian. Wa qala al-insanu mala. Insan ini akan terkejut. Apa kamu ni? Dia bercakap pada bumi, mana? Apa kamu ni yang kamu bercakap? Jadi bi anna rabbaka awhala. Tuhan dah perintahkan dia bercakap. Apa katakan? Apa nak kita katakan? Tuhan akan perintahkan dia bercakap. Jadi ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqib bercakap, atid bercakap. Mereka akan memberikan persaksian. Langit, bumi, siang, malam, kulit kita, tangan kita, akan bercakap.
tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, atas apa yang dilakukan oleh manusia, baik buruk, taat, maksiat. Bahkan seluruh anggota badan akan mempersaksikan. Tuan-tuan, jadi dengan sendirinya kita tu berhati-hati dengan dosa, ya dah. Lalu kita bersungguh-sungguh dengan pahala. Pasal nanti kalau bumi cakap, langit cakap, ya dah, anggota bercakap. Jadi kita itu berhati-hati dengan dosa, bersungguh-sungguh pula dengan pahala kita, ya dah. Supaya pembelaan dan persaksian itu yang positif lebih banyak daripada yang negatif. Bumi memberi saksi bagi mukmin dan zahid. Zahid ni siapa ya? Orang yang tak masuk dunia dalam hatinya dan tidak rasa kehilangan, ya. Zuhud lah, dan tak rasa kehilangan, ya. Maksudnya orang yang tak masuk dunia dalam hatinya, hanya di tangannya, dan tidak terasa apa-apa kehilangan dan tidak rasa sayang kalau takdirnya Allah Ta'ala ambil balik, Allah Ta'ala perlukan untuk maknanya agamanya. Maksudnya Allah Ta'ala suruh infakkan untuk agama. Dia tak ada. Dia seorang sahabat, siapa? Abdullah ibn Mas'ud ke Abdullah ibn Abbas, tanya. Dia ni ada kebun, ya dah, kebunnya cukup elok, kebunnya, ya dah, ada telaga, ada naungannya, ada tamannya. Nabi pun suka masuk ke kebun sahabat, minum airnya bersih, apa semua, ya dah. Tiba-tiba ya, dia berkata kepada Nabi, saya terlampau kasih kepada kebun. Tiba-tiba Nabi kata, kamu kalau kamu kasih ke kebun ni, kamu infakkan, kamu wakafkan. Udahlah awak terlampau kasih benda tu. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Surah apa ni? Juzuk keberapa tu? Lan tanalul birra. Juzuk yang keempat. Orang dulu-dulu gitu dengan pennya. Mika dah baca juzuk mana lah. Dan tanah kata. Dan tanah. Apa? Dan tanah. Dan tanalu, ya. Lan tu sekali-kali tidak. Tanalu memperolehi, kamu sekali-kali tidak memperolehi albir, kebajikan, kebaikan. Hatta tunfiqu, sehingga kamu infakkan, kamu belanjakan mimma tuhibbun, apa yang kamu kasih. Oh, kalau begitu, ya, aku akan wakafkan untuk agama Allah, ya, untuk agama Allah. Jadi itu yang diwakafkan. Jadi inilah yang dikatakan orang yang zahid, orang yang tak sayang dengan dunia. Bahkan bila diperlukan, bila diambil oleh Allah, dia tak ada terbawa-bawa, tergigu-gigu, termimpi-mimpi, ya tak? Jadi trauma, jadi apa lagi, tak ada, ya tak? Seraya berkata, dia telah bersolat, kata bumi, ya tak? Bumi berkata, ya Allah, dia ni telah bersolat atas aku. Sebab itu orang dulu-dulu gemar banyakkan tempat solat. Semayang sunat qabliyah lain tempatnya, sunat ba'diyah lain tempatnya. Kita pula gemar booking tempat. Fikir jangan ini tempat teman dulu kiri selamanya. Dah, sebenarnya bumi yang di sana akan bercakap, bumi yang di sini akan bercakap. Sebab itu orang membanyakkan tempat solat, bukan setempat dia solatnya. Ada. Itu kita ialah kadang-kadang agama ni kena ada tengok nas, jangan ikut akal. Ya, agama ni kena refer nas. Kalau yang tengok akal, teman dah stabil di sini. Mereka tak nampak teman punya batu sempadan. Teman tak nimbuh kelainan, mereka bersama. Oh Allah, masjid, ya tak? Masjid pun dibuat rumah dia ke ya? Rumah Allah dibuat rumah dia. Jangan, tak boleh. Sebaik-baiknya kita pindah-pindah supaya bumi yang begitu akan menjadi saksi. Di sana sini akan menjadi saksi atas solat yang kita lakukan. Kata bumi, dia telah berpuasa, berhaji, berjihad di atasku, ya Allah. Maka legalah orang mukmin dan orang zahid itu. Kerana bumi akan membela, bumi akan meringankan beban, bumi akan melegakan. Jadi itu yang kita kata, ya. Ia memberikan kesaksian atas orang kafir, orang durhaka. Durhaka ini dipanggil mujrimun, ya. Durhaka orang yang mujrimun. Sambil berkata, ya Allah,
Jangan bagi peluang kepada orang ni apa? Dia nyembuh toko, dia nyembuh Subramanian, Mariaman, dia tak. Hati aku lah. Bukan letak seminyak dibuat minum mahal dan ada bergerak wonder letak gadis tahu dia dah. Berzina dan makan haram dan doyan orang, doyan dia, dia dah panggil orang, panggil dia. Malam serba siang serba malam, dia dah. Bumi akan membantah, ya. Bumi akan membantah pengelakannya ketika dihisab. Maknanya bagi orang mukmin, orang yang zahid, bumi akan membela dan akan maknanya kita membantu untuk meringankan hisab, ya dah. Orang-orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah. Seluruh anggota badannya akan maknanya bergegar ataupun akan menggeletar. Bila berbuat maksiat, membuat maksiat itu dia tercukup tak selesa, dia resah gelisah. Itu adalah tanda orang itu orang mukmin yang resah dengan dosa, yang maknanya kita kata menyesal dengan dosa, ya, yang gembira dengan ketaatan, yang gembira dengan maknanya kita kata kebajikan. Itu orang mukmin, ya, tanda orang mukmin, ya. Sebagaimana Abu Nais As-Samarqandi berkata, tanda takut kepada Allah kelihatan dalam 7 perkara. 1, lidahnya. Ya Allah, kata Nabi, ya, man dikatakan al-muslim man salim al-muslim lisanahu wa yadah. Orang muslim itu orang yang sejahtera muslim yang lain daripada lidahnya dan tangannya. Tuan-tuan, ya, dia sakit hati lebih daripada sakit jasad, ya tak? Lidah ni tajamnya lebih daripada pedang, ya, tajam pedang tu tajam, tapi luka jasad dia, kalau dah lidah ni tajam, dia bukan luka jasad dia luka sampai ke hati. Allah, ya tak? Betapa kita kalau boleh memberikan rasa gembira dan memasukkan rasa gembira dalam hati orang lain, bukan menimbulkan resah, gelisah hati orang lantaran lidah kita, lantaran cakap kita. Tak ada yang menyebabkan orang rasa seronok. Allah. Sebab itulah Nabi Muhammad kata bahawa aku pesan satu perkara. Nabi pun pegang lidah, dipegang dia. Aku pesan satu perkara. Nabi pun pegang dia. Cuba menjaga lidah, kata Nabi, cuba menjaga lidah. Jadi maknanya di situ. Yang pertama sekali orang yang takut kepada Allah itu apa tandanya? 1, dia jaga lidahnya. Tak ada ikut sedap, ya. Orang tengok Sayyidina Abu Bakar ni pehat. Abu Bakar, ya tak? Sayyidina Abu Bakar, ya Siddiq, ya tak? Tanya kepada Abu Bakar Siddiq, kamu apa pesing, apa pehat di belakang? Punya dalam mulutnya ada batu. Orang kata apa? Kenapa tahu mulut kamu tahu batu? Kalau tak ada batu, laju di belakang dia. Tak kira dosa, tak kira apa lah. Asal nak berlaku ikut terhadap. Atau kalau ada batu tu dan sikit, ada beritnya katanya. Ada beritnya, kalau dah betul bahawa aku keluarkan batu tu, aku pun cakap. Jadi maknanya di situ bagaimana dia letak maknanya audit pada lidah dia. Batu tu dah jadi auditnya. Batu tu dah jadi audit dia. Jadi maknanya hidup sedap dia dah daripada. Jadi itu tanda takut kepada Allah. Pertama ialah jaga lidah. Di sini disebut, dalam hadis juga disebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Kalau tak boleh berkata yang baik, maka diamlah. Jangan berkata yang tidak baik. Ya tak, tuan-tuan? Ada di mana di situlah. Bukan senang, ya. Baca senang ni, nak buat ni tak. Kadang-kadang terbawa-bawa, kadang-kadang baka. Lidah ni kadang-kadang tuan-tuan baka. Dia tu memang keturunan itu.
Oh, itu memang drop shot saja kan, bukan smash lagi. Drop shot, smash ni boleh lagi angkat. Sebab kadang-kadang smash ni dekat dengan kita, drop shot ni jauh dari kita, depan ni nyolok ambil kan. Nyolok ambil. Jadi maknanya keturunan itu memang drop shot saja. Jadi maknanya kadang-kadang dia itu baka keturunan. Tapi siapa pun kita, keturunan apa pun kita jangan lupa agama sebagai panduan. Agama lah yang boleh mengekang dan boleh mengawal lidah daripada orang yang celupar, orang yang keji mulutnya, lidahnya menjadi orang yang sangat berhati-hati, berwaspada dalam berbicara. Kerana siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik sahaja. Kalau tidak dapat berkata yang baik, diam. Falyaqul khayra aw liyasmut. Jadi itu tanda yang pertama bagi orang yang takut Tuhan, orang yang jaga lidah, tidak sedar. Orang Melayu pun ada pepatah, lidah tak bertulang sebab mulut badan binasa. Macam-macam lah. Pepatah orang Melayu itu nampak gaya ini tidak jauh lah, tidak jauh daripada ajaran agama. Bahkan ada pengaruhnya, ada pengaruh agama pada pepatah itu. Jadi tuan-tuan dan puan, kita berhenti di situ, iaitu tanda takut pada Allah. Pertama ialah jaga lidah. Pertama ialah jaga lidah. Jadi huraiannya kita baca akan